satu ketika lalu saya pulang ke Perak, dengan keluarga saya di sana. Jadi perkara-perkara yang biasa saja. Saya pikir ini bukan perkara yang menyeramkan, tapi perkara yang sangat-sangat aneh. Majelis perkawinan seorang saudara saya yang jauh di sana. Kemudian pada tengah hari yang tersampai itu, pengantin perempuan menyatakan beliau tak siap badan, dan beliau tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin. Dia akan menikah pada keesokan harinya. Tapi kita macam tidak mengindahkannya lah. Kami percaya itu sekadar mungkin ada dapat cold feet dan juga sebagainya. Tapi bila masuk maghrib, dia mula kuncikan dirinya di dalam bilik. Kita ingatkan dia, mungkin dia berehat dan dia tidur dan juga sebagainya. Jadi semua buat kerja seperti biasa lah. Menguruskan majlis tu lah. Menguruskan majlis, ada yang pergi bawa, pergi sana pergi sini, dan kemudiannya ibunya tak sedap, macam dia tak sedap rasa. Kemudian dia cuba ketuk pintu. Lepas maghrib, lepas isyak, dia tak keluar-keluar. Ibunya ketuk. Siapa namanya? Lisa, Aminah, Manisa. Buka pintu, Manisa. Ini bapak. Manisa, buka pintu. Tiada suara yang keluar daripada pintu. Tiba-tiba ketukan yang dilakukan oleh ibunya tu menerima ketukan kembali dari dalam. Begitu kuat dia membalas ketukan itu dengan satu lagi ketukan yang bukan ketukan tapi menghentak pintu itu begitu kuat Benar. Jadi ibunya dah mula panik. Jadi pergilah panggil orang-orang yang ke bawah. Saya ini rumah-rumah panggung Orang bawah semua naik. Ketuk. Dia ketuk balik. Ketuk balik. Saya fikir pakcik saya pintu ke rumah kampung. Dia pecahkan pintu tu kembali. Bila dia pecah pintu tu, dia tendang pintu tu, bilik tu kosong. Tapi ada bau-bau bangkai yang sangat kuat. Saudara saya hilang. Hilang, tak tahu mana dia pergi. Tingkap bagaimana? Ada tingkap terbuka ke? Ada suspek dia lari keluar lompat tingkap ke? Itu yang terdekat yang dapat kami jangkakan. Jadi malam itu kita lakukan satu proses mencari. Satu kampung cari dia. Wah, ini kalau rumah kampung ni dengan lampu suluh lah, dengan obo dan sebagainya lah. Saudara mana ramai cari dia. Ada ke sungai, ada yang pergi ke ladang kelapa di mana kita memang ada ladang kelapa. Cari dia tak jumpa. Daripada jam 10 sampai 11, 12, 1, 2, balik 3, orang balik. Tak dapat cari pula ni. Ibunya risau, pertama kerana itu anak perempuannya, kedua majlis akan berjalan besok. Dah jemput orang, dia semua dah panik. Jadi Abah cakap, tak apalah, kita nanti semangat ajak ramai-ramai. Kita semangat ajak ramai-ramai, nanti mudah-mudahan dia akan kembali lah. 3/3 malam, 2/3 malam dia tidak ada. Pada saat malam yang berkesudahan itu, bila semua lagi tidur, yang dalam bilik mulai terperanjat, yang di luar terperanjat, kemudian yang berada di dapur ataupun yang siapa yang ada di rumah semua terperanjat, sebab dia hadir pada satu masa yang sama di semua tempat di dalam rumah. Jadi orang dalam rumah tu terperanjat dan takut, termasuk saya. Serentak lah Serentak. Jadi bagaimana? Adakah dia dijumpai, ditemui ataupun masih dalam senarai orang yang hilang ni, macam mana? Jadi bila semua dah terbangun, dia hilang. Hilang, kemudian yang lebih dewasa dan juga yang lebih arif dalam bidang tentang spiritual ni, dia kata, mari kita cari dia. Dia berada di tempat-tempat yang sebegini. Rupanya dia disembunyikan oleh lembaga yang dipelihara oleh bekas tunangnya. Jadi bagaimana? Majlis persandingan diteruskan ataupun dihentikan?
Ditunda. Ditunda Ditunda. Jadi kecoh sekejap lah sebab dia ditemui di bumbung reban sedang pingsan. Bumbung reban ayam sedang pingsan. Dekat rumah tu juga. Tapi bila satu malam cari tu memang dia tidak ada. Gitu. Saya lepas tu dah tak balik kampung lagi. Sebab saya takut. Jauh kampung di Perak itu dia pengalaman yang dialami oleh Adi Rahman dan juga keluarganya. Terima kasih Adi dengan kisah. Yang ini daripada Yati, kata Yati. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Kisi selalu pernah dengar kan hantu-hantu, pelbagai hantu lah, Pontianak lah, hantu polong lah, hantu toyol lah, pocong dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu perkara yang saya rasa mungkin belum pernah Kisi ketengahkan. Dan percaya atau tidak, ini bukan main-main, tapi ini adalah kisah yang benar-benar berlaku menghantui saya. Mak mentua saya tak suka dengan saya. Mak mentua saya amat benci dengan saya. Saya dah berumah tangga dengan anaknya kerana mak mentua tidak suka pada saya. Anaknya telah pun memilih saya untuk dijadikan pasangan hidup. Tapi Casey, mungkinlah perbuatan mak mentuanya lebih kuat daripada cinta kami berdua. Akhirnya kami berpisah. Casey nak tahu tak, sepanjang saya berumah tangga selama 2 tahun lebih, sepanjang itulah pelbagai perkara dilakukan untuk menakut-nakutkan saya. Saya telah pun diganggu oleh sejenis makhluk. Bila saya tanya pakar ini mengatakan hantu merangkak. Betul Kisi, kemana saja saya pergi, saya akan rasakan ada orang ikut saya dari belakang. Sampailah satu hari ini bila saya benar-benar minta bantuan pakar ini telah pun membantu saya dan pernah saya lihat sekali saja benda itu. Kalau saya keluar pulang ke rumah lewat malam, dia akan merangkak ikut saya dari belakang. Bila ternampak, saya tergamam dan Kisi. Beberapa minggu saya sakit tak boleh bercakap kerana ketakutan. Dan setelah itu, dipendekkan cerita, akhirnya saya dah tak tahan. Saya berpisah dengan suami dan suami telah pun mengahwini wanita pilihan ibunya, iaitu pilihan mak mentua saya. Terima kasih dan selamat malam. Wah. Saudara pendengar Ria 897, kisah berikut ini seperti saya katakan datang dari Fura. Beliau balik agak lewat jam lebih kurang antara 1 hingga 2 pagi pulang ke rumahnya. Dalam pengalaman Fura menaiki lift, rumahnya itu berada di tingkat 13. Rumah tingkat 13, turut naik lift. Pada waktu tu beliau seorang diri. Dan katanya ini adalah satu kebiasaan manusia. Sekarang ini tak kisah lelaki atau perempuan. Tapi kalau perempuan confirm pasti plus chop akan buat perkara ini. Kita kalau jalan nampak cermin, kita akan tengok diri kita sendiri. Tengok refleksi, tengok rambut lah, tengok makeup lah, tengok diri kita, tengok pakaian. Begitulah dengan saya. Saya balik jam 1 lebih pagi, masuk dalam lift, pintu tutup, dah tekan tingkat 13. Dalam perjalanan dalam lift tu, sebelah kiri dengan kanan ada besi Itu besi sebelah kiri dengan kanan ibarat seperti cermin yang nampak refleksi. Jadi saya ni, kata Fura, sedang bermain dengan rambut saya. Sebabnya awal tadi saya baru saja ribbon rambut. Jadi tengah pegang rambut daripada atas kepala, saya pegang, tarik bawah rambut, tarik. Tiba-tiba sedang saya berbuat demikian beberapa kali. Katanya dia tarik atas, tarik bawah, tarik sampai ke bawah, sampai ujung rambut. Tarik lagi atas, bawah, tengoklah tengah betulkan rambut, tengok parting, tengok rambut saya yang panjang dah ribbon ni. Saya perasan, saya tarik rambut. Kenapa rambut aku panjang sangat Casey, sebenarnya pada waktu itu rambut saya melepasi bahu hanya lebih beberapa sentimeter saja. Tapi dalam lift, bila saya tarik rambut saya, ia seolah-olah hampir sampai bahagian setengah tubuh saya, Casey. Tengah tarik saya tengok sendiri terperanjat. Rambut hitam sama, tapi kenapa sampai bahagian setengah tubuh? Pendengar Misteri Jam 12. Dalam masa yang sama, bila saya terperanjat sebab tengok rambut panjang, saya terkejut dan terjungap-jungap saya dibuatnya kerana terperanjat. Kemudian bila saya pusing lagi dan saya tengok rambut saya dah kembali tempat biasa.
Adakah saya hayal? Ataupun apa yang telah pun terjadi? Jadi, sampai tingkat rumah saya. Daripada balik happy-happy, nak mandis dan juga salin pakaian, tidur, balik dah tak boleh kisi. Dah rasa takut dan seram sangat-sangat. Jadi akhirnya sampai rumah, seperti dikatakan tadi, saya mandi, bersihkan diri. Kemudian saya keluar daripada tandas, masuk ke dalam bilik, salin pakaian. Jadi bila saya berada depan cermin, sebab awal tadi, bila saya keluar tu, saya dah ribbon rambut. Jadi saya, katanya Fura, duduk depan cermin, masih bermain dengan rambut lagi Hampir-hampir jam 2 pagi. Tengah tarik rambut saya masih sedikit sahaja melepasi bahu. Tarik, okey. Kemudian tarik lagi rambut, kiri kanan tarik, okey. Tiba-tiba bila saya sedang tengok cermin, saya nampak Casey macam ada tangan dekat celah rambut, tarik rambut saya, tarik. Tangan siapa tu? Casey, tangan tu menjelma dalam beberapa saat. Tapi saya boleh rasa ada tangan orang yang masuk celah rambut saya dan tarik rambut saya dari atas. Setengah jalan, bila saya perasan, dia berhenti dan hilang. Casey, itu tangan siapa, Casey? Saya bila nampak perkara tersebut, tanya dalam hati, tangan siapa tu? Kemudian saya terpekik sekuat-kuatnya. Malam tu adalah malam paling menyeramkan dalam hidup saya. Jadi akhirnya, perkara ini menjadi satu gangguan dalam hidup. Yang mana dalam rumah kadang-kadang terdampak kelibat. Sebelum ni tak ada. Selalunya saya yang ternampak, saya yang kena. Dan mendengar Ria 897 FM. Kata Fura, setelah saya terkena gangguan tu, saya takut sangat-sangat. Takut nak duduk dalam bilik seorang diri, nak duduk dalam rumah seorang diri, nak naik lift seorang diri. Jadi ibu saya lah teman saya kemana saja saya pergi. Katanya Fura, terima kasih dan juga selamat malam. Casey, FYI. Rambut panjang melebihi paras bahu sampai setengah tubuh dan juga pendengar Ria 897 FM. Bila saya balik tu, sedang tengok cermin, macam ada orang pula yang sedang membelai-belai rambut saya sebab saya nampak jari orang masuk celah rambut dan tarik seperti mana yang saya lakukan. Bersama dengan saya, hello, selamat tengah malam. Hello, selamat malam, Casey. Siapa bercakap tu? Sini Roy Castello. Roy Castello. Ini sebelum anda bercerita ni, kalau anda diberi 50,000 lah dalam tempat Mulyadi, dengar kisah Mulyadi tadi tak? Dengar. Anda nak buat tak kerja tu? 50,000 Duduk dalam bilik kosong, bilik tu pula ada sejarah hitam, ada perempuan mati gantung diri. Jadi bagaimana? Ada orang tak, Roy? Ada orang tak sama Roy? Seorang je, Roy. Ada orang sama Roy ke atau Roy seorang? Dia seorang je. Seorang je? 50,000 Duit Indonesia ke di Singapura ni? Singapura lah. Okey, power bro. Tapi aku jangan marah. Itu offer kurang baik lah. Kurang tinggi harga dia. Kurang tinggi Itulah. Saya tengok dahsyat betul lah. Dia sanggup buat kerja ni Dan anda ada Roy Castello ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey. Selamat pagi para pendengar misi jam 12. Ini Roy Castello ingin berkongsi pengalaman di salah sebuah estate di Jurong. Okey. Kejadian ini telah berlaku 2 minggu yang lepas. Di mana seorang perempuan Cina baru pulang dari kerja, melingkas di sebuah sekolah lama yang telah lama tutup. Di sebelah sekolah itu ada satu pokok besar. Bila dia melintas di pokok besar ni, dia diganggu oleh cekpon. Perempuan Cina ini dirasuk dan
tidak dapat dikawal. Nasib baik di kawasan itu ada perumahan rumah sewa. Jadi jiran-jiran di sana semua turun cuba untuk menenangkan rumah Cina ini. Apabila dapat ditenangkan, mereka hantar perempuan Cina ini pulang ke rumah dia. Berdekatan juga dengan pokok ni lah. Jadi keesokan harinya barulah dari mulut ke mulut lah. Diorang bercerita kononnya dekat pokok tu ada penunggu checkpoint yang dah lama lah memang berkeliaran di kawasan itu lah. Jadi bila salah seorang daripada members Roy telefon Roy pasal you cerita, Roy pun terpingin lah nak kita orang nak rasa lah, bukan kita nak tengok, kita cuma rasa suasana di sana di hujung malam. Jadi paginya Roy sudah bawa Roy punya video cam, Roy ambil gambar-gambar di semua siangnya lah, di sekolah tu, pokok tu semua. Dan malamnya dalam pukul 12.30 boleh kembali lagi di tutupan. Bila baru saja Roy mulakan rakaman, dia dah dapat dengar suara dari dekat pokok-pokok tu lah. Suara macam mengilai lah. Tapi suara tak berapa lama lah. Sekejap sikit je kita dapat rakamkan. Jadi bila Roy ambil gambar, masuk dekat kawasan tu, pokok tu agak gelap. Jadi di waktu malam kita tak dapat rakamkan tu pokok lah. Jadi bila Roy pusing balik dengan sekolah tu, ambil rakaman di dalam sekolah tu, kan? Tiba-tiba perasaan Roy lah, mungkin perasaan Roy lah ada satu lembaga yang memperhatikan Roy di depan. Dalam video cam Roy tu ada satu benda, bayangan lembaga inilah. Tapi tak berapa jelas dan Roy tak dapat kecap itu gambar lama tu, sekejap imbas je. Jadi badan Roy pun dah rasa macam lain macam sikit. Bulu sudah naik. Dah dapat rasakan lah. Kita nak rasakan sekarang kita rasa kita buat seram. Kan? Jadi bila Roy buat rakaman tu dalam pukul 1 lebih lah. Roy cakap cepat hentikan rakaman ni, mungkin atas terjebak keselamatan. Kan? Jadi bila Roy matikan, Roy balik lah. Roy balik rumah, kan? Seperti biasa, macam apa yang Roy buat sebab selalunya Roy pergi ekspedisi, balik terus duduk bawah blok dulu, tenangkan fikiran, kulingkan badan, baru kita balik rumah, terus masuk bilik air, mandi macam biasa lah. Lepas tu bila Roy masuk bilik, rupanya kakak tu tak happy lah bro. Dia pun dekat Roy punya tingkap pula. Kan? Jadi masa tu rumah Roy dah hidup lah kan. Jadi Roy dia keluar balik untuk baca lah apa-apa yang dia faham lah. Pandai pun tidak lah, tapi sebentar dua tahu lah kan. Baca terus siram lah dekat pokok, dekat tingkap Roy lah kan. Benda tu pun tak ada lah. Tapi ini benda betulnya tujuan Roy ke sana, Roy nak paku tu pokok. Tapi banyak member-member Roy di Facebook MJ12 menasihatkan Roy jangan paku di waktu malam. Dan Pak Ciro pun cakap banyak bahayanya kalau kita paku pokok tu di waktu malam. Paku ni bukan apa-apa, paku ni adalah satu syarat aja lah. Kepercayaan orang-orang lama kita. Bukan paku kosong, paku ni telah dijampi, dibaca. Kan? Selalunya kita paku tu pokok, kononnya makhluk tu tak akan tinggal tu pokok lagi. Dia dirabunkan lah matanya, jadi dia akan beralih ke tempat lain. Kan? Lepas tu bila Roy fikir balik, tak jadilah Roy nak buat kan. Pasal mungkin atas nasihat kawan-kawan dan Pak Cik Roy, Roy batalkan niat Roy untuk paku pokok tu. Jadi lepas tu dekat Roy loading kan dekat MJ12 supaya member tu dapat tengok kan. Sebenarnya benda ni ada. Cuma kita kadang-kadang kita macam tak percaya kan. Tapi insyaAllah Roy yakin selagi iman kita kuat, kita ingat pada yang satu, dia pun segan dengan kita. Jangan cuba-cuba kita beranikan untuk face to face macam apa yang tadi Casey bilang kan. Mungkin
itu adalah satu pekerjaan pada Roy lah. Kalau kita niat nak jumpa face to face atau nak berbual dengan dia, itu dah tak saya bisa cakap. Okey, terima kasih. Dan para pendengar Misi Jam 12, begitulah pengalaman Roy yang dapat Roy kongsikan di malam ini. Terima kasih. Terima kasih Roy, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Kita jawab panggilan, silakan 669-11897 669-11897 bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Hai, siapa tu? Syarul. Ada kisah tentang apa, Syarul? Silakan. Tentang kisah pasal bila saya pindah rumah dekat Punggol. Okey, kita macam gini, bila kita dah pindah Ni pindah bila tu? Baru pindah ke dah lama? dah baru pindah. Dan kita pindah, dan tu kita tengah makan malam pukul 7 maghrib. Berapa ramai makan malam? Kita, mak saya, bapak saya dan adik saya. Kita tengah makan tengah enjoy, sekali ada macam bunyi ring bell. Tapi saya buka pintu tapi tak ada orang. Tak ada orang, tak apa. Dan saya tutup pintu. Saya makan lagi. Dan ada lagi ding-dong. Buka. Saya buka aja. Terus mak saya buka. Mak saya cakap, mak saya buka. Terus tak ada orang. Dah tak ada orang. Dah tu tak apa. Terus saya dah takut. Dah rasa macam takut. Macam dah terperanjat. Saya macam takut gila. Terus dah ding-dong lagi. Ding-dong. Dalam 2-3 hari gitu. Dan dia tiba-tiba terus ketuk malam tu. Tapi dalam pukul 2-3 pagi gitu. Tapi sekarang masih lagi berlaku gangguan tu? Tak sangat lah. Tapi yang ada lagi satu terjadi lah. Bila saya bila balik malam. Bila saya balik malam tu, saya ingat lah. Bila saya naik tingkat, pasal rumah saya kan tingkat 10 apa. Jadi saya fikir tingkat 10. Jadi lift tu ternaik. Tapi tak tahu tiba-tiba lift tu stop tingkat 5. Dia buka sendiri. Dan next day pun sama juga. Kena. Saya dah kena macam gitu. Dan saya bilang mak saya. Dan mak saya cakap, kau malam-malam jangan keluar. Nanti dia kacang lah. Jadi saya macam takut, nervous. Dan sekarang ni, alhamdulillah. Sekarang tak ganggu sangat lah. So far, so good lah. Itu je cerita saya. Terima kasih Terima kasih. Baik. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa. Bukan tentang hantu, Kisi. Saya pernah tahu menghadiri salah satu upacara pengkebumian yang berlaku di Singapura 8 tahun lalu. Ini merupakan datuk kepada sahabat rapat saya meninggal dunia. Jadi saya ke sana setelah solat jenazah, mayat itu diusung keluar, naiki bas dan kami beramai-ramai telah pun pergi ke pusara ... Kisi bayangkanlah, bila sampai dekat pusara memanglah lubang semua dah digali dah siap, hanya tinggal nak letakkan mayat ke liang lahat. Jadi pada tiga itu, saya lah di antara mereka yang mengusung, termasuk sahabat karib saya ni sedang usung nak masukkan, seorang perlu masuk ke dalam untuk tangkap mayat tu, kemudian baru perlahan-lahan letakkan. Bila kami nak turun, salah seorang dari kami nak turun, terperanjat bila ternampak di atas tanah liang lahat penuh dengan semut dan penuh dengan kala jengking. Penuh sangat, Kisi. Saya nampak pun saya terkejut. Tadi tak ada apa-apa tau. Tiba-tiba penuh sangat. Saya sampai tersentak, Kisi. Jadi kita tengok macam benda ni tak betul. Nasib baik ada beberapa kubu lagi yang telah pun dikorek, berpindah ke kubu yang lain. Bila pindah kubu yang lain, nak taruh sama, penuh. Semut tiba-tiba macam banyak keluar, datangnya dari mana, saya dan teman-teman saya pun tak pasti. Sampaikan adalah seorang ustaz yang ikut kami ni, dia terus kata, dia bisik lah dekat anak, iaitu teman baik saya ni, dia kata, ini mungkin ada masalah sikit. Tapi tak apalah, biar saya baca, saya bantu. Jadi ustaz tu ambil sebotol air, dia baca, kemudian air itu diletakkan terus dituang dalam liang lahat. Beberapa saat kemudian, entah macam mana tiba-tiba semut tu masuk ke dalam tanah dan hilang
hilang begitu saja. Aneh kan Kisi? Tapi saya dapat lihat dan sampaikan orang yang nak turun tu takut. Takutlah nanti semut keluar kena gigit. Semutnya bukan kecil, banyak besar-besar Jadi Kisi, sampaikan Ustaz kata tak apa, taruh ya, kita harus reda. Jadi barulah saya dan seorang lagi teman saya turun untuk mengusung mayat tu, masukkan ke liang lahat, baru kita panjat keluar dan ditanam. Dan itulah peristiwa yang saya rasa pelik sangat-sangat. Macam mana dua kubur kita pindah, kedua-duanya penuh dengan semut. Dan yang paling menakutkan tu, semut tu selepas dibaca sesuatu, hilang begitu saja. Terima kasih Kisi. Misteri Jam 12. Baik, saudara, kita akan teruskan kisah pengalaman anda dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya Kisi pada pagi ini. Terima kasih kerana mendengar Ria 897 FM. Apapun jua yang anda dengar dalam rancangan ini, anggap sebagai hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub dan percaya dengan apa yang diketengahkan. Dan kalau ingin kepastian, anda boleh rujuk pada mereka yang pakar. Tapi jangan jadikan rancangan yang judul sebagai tempat anda menimba ilmu dan sebagainya. Ini seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Tadi anda dengar lagu dari Yanti. Yanti adalah penyanyi dari Singapura yang menyanyikan lagu Dahulu tadi. Dahulu. Anda boleh cari beliau di YouTube. Ada musik video Yanti. Jadi semakin hari bila dengar lagu tadi tu macam sedap. Nak bila tengah malam-malam macam ni dia ala-ala electronic dance music, EDM. Dan sebelum tu Abang Anwar kita, Bang Noah dengan lagunya Andainya Takdir. Biarlah. Suara berangin Anwar Zain dan sebelum Anwar Zain, Akmal menampilkan Itres dengan lagunya Memujamu. Itu antara lagu-lagu yang diputarkan pada malam ini dalam Misteri Jam 12. Terima kasih kepada anda yang sedang memantau Facebook Ria. Awal tadi saya Bigo Live, kemudian saya Facebook Live, tapi bukan setiap hari. Kalau setiap hari saya live, habis data plan saya. Nanti tak cukup terima kasih sekali lagi yang berkongsi kiriman-kiriman di Facebook DJ Ria, Facebook Ria 897 FM. Terima kasih pada rakan-rakan seperti kita ada Aidil Shah, Zainuddin Hassan, Des Girl, siapa lagi, Afiq Long, Fazlin Shira, Muhammad Bagong, Eddie Muhammad, kita ada Ailin Azim, juga lagi pendengar-pendengar seperti Dilaila Uthman, Nur Ain Putri, saya Alif, Amal Ina, Ratna Sari, Yazid Wani, Amir Hazwan, Nurul Yuyun, Datin Farida Tampines. Wow, Datin Farida dengan Tampines pun sedang memantau Ria 897. Terima kasih sekali lagi pada anda semua. Dan saudara, seterusnya kisah yang ingin saya bacakan. Ini adalah satu cerita yang dikongsi sama oleh pendengar kita. Ini datang daripada Tuan Haji Ismail. Katanya, saya pernah merawat seorang pesakit gangguan. Yang mana ketika dia merawat ni, pesakit ni difahamkan bertutur. Dia orang Melayu. Tapi dia bertutur dalam bahasa Thailand. Dalam bahasa Thai. Dengan begitu fasih. Kata Tuan Haji Ismail. Saya datang ke rumahnya. Waktu tu selepas solat Isyak. Jadi bila datang, dia ni dalam keadaan duduk bersila. Dia ni adalah seorang wanita lah. Jadi wanita ni dalam keadaan duduk bersila di atas katil. Dan tangan kiri kanan tu diletakkan di atas pehanya. Kemudian dia pejam mata. Badan dia hayun kiri kanan. Dan bila tanya sejak bila berlaku perkara ini, suaminya memberitahu selepas maghrib. Ketika suami solat maghrib, suami masuk bilik, tengok isteri dah dalam keadaan duduk bersila macam tu dan sedang hayun badan kiri kanan. Jadi inilah kisah Haji Ismail. Kita teruskan dalam Misteri Jam 12. Okey, pendengar Misteri Jam 12, pengalaman seterusnya dari Haji Ismail. Seperti yang dimaklumkan tadi, beliau datang selepas waktu Isyak di rumah ni setelah mendapat panggilan daripada suaminya. Isterinya dalam keadaan duduk di atas katil, duduk bersila dan badan hayun kiri kanan. Jadi sejak waktu itu pertama kali kejadian ini berlaku dan kemudian mendapatkan bantuan Tuan Haji Ismail.
Bila sampai di rumahnya, saya dapat lihat suaminya. Saya bertanya, katanya sejak waktu maghrib dalam keadaan sedemikian. Saya pun mula bercakap dengan dia. Dia tak jawab. Saya bercakap lagi, tak jawab. Sampaikan saya mengambil sedikit air yang saya bawa lah. Itu merupakan air bacaan Yasin. Saya tuang dekat tangan saya sedikit. Saya renjis dekat dia. Dia daripada dalam keadaan duduk dan tunduk, tiba-tiba dia dongak kepala, dia buka mata. Matanya terbeliak melihat ke arah saya, menunjukkan yang dia marah. Saya pun cakap lagi dalam bahasa Melayu. Itulah, saya panggil awak tak nak jawab. Saya renjis lah, jangan marah Gunung-gunung nak ajak bergurau lah, kata Tuan Haji Ismail. Comel betul Tuan Haji Ismail bertutur dengan orang kena rasuk ni. Awak saya supan. Bersupan santun Tuan Haji Ismail, ya. Bagus. Jadi kata Tuan Haji Ismail lagi, saya ambil air lagi, dia tak jawab. Saya renjis. Tiba-tiba bila dia cakap, dia buka mulut, terperanjat saya. Dia cakap dalam bahasa Siam ataupun bahasa Thai, Casey. Kemudian saya tengok suaminya terperanjat tengok saya. Saya cakap bahasa Melayu, dia tak faham. Saya renjis lagi. Dia marah dalam bahasa Thai. Kemudian dia pejam mata, dia tunduk lagi. Bila dia tutup mata, badan dia hayun kiri hayun kanan. Dia sedang humming sesuatu yang saya tak faham apa dia hum. Saya tengok suami, kemudian saya ajak suaminya keluar sekejap dari bilik. Saya tanya, awak ada ke pergi mana-mana sebelum ni? Akhirnya suami kata, mereka suami isteri baru balik bercuti dari Krabi di Thailand. Krabi itu merupakan sebuah pulau peranginan di Thailand. Pulau kecil peranginan. Jadi, apa yang terjadi, dia dengan suaminya menunggang motosikal. Keliling-keliling menunggang motosikal dekat kawasan Krabi itu. Sampai satu kawasan ni, si isteri dengan suami masuk dalam kawasan perkampungan di Krabi itulah. Turun dari motosikal, nak bergambar. Isteri saya sedang berjalan, nak berdiri dekat bawah sebatang pohon kelapa. Di belakangnya merupakan Gunung Ganang, pemandangan yang cantik sangat. Sedang isteri jalan, isteri saya tertendang sesuatu yang diletakkan betul-betul di hadapan pokok kelapa tu. Ia adalah mangkuk yang diisi dengan beras, kemudian ada barang-barang yang lain. Dia tak perasan tertendang. Kemudian isteri, bang, tertendang bang. Tak apa. Saya kata tak apa. Suaminya kata tak apa. Mereka tetap bergambar. Selepas balik berjalan tu, isterinya mula mengadulah dalam perjalanan nak pulang. Katanya kepalanya mabuk, pening, kepalanya sakit. Mungkin dia, yalah, kita bercuti ni, jalan sana sini, mungkin dia kepenatan. Tak apalah, nanti balik ayang rehat. Kalau besok tak reda, kita pergi jumpa doktor. Jadi bila balik tu, balik rumah, makan ubat, dia tidur. Besok pagi bangun dah okey. Tanya yang okey tak? Okey kepala, tak perlu jumpa doktor. Malam yang kedua, bila balik tu, the second night katanya, itulah sedang solat maghrib, suaminya pergi ke bilik nak tengok isteri. Isterinya tiba-tiba dalam keadaan duduk bersila, kata Tuan Haji Ismail. Jadi kemungkinan kejadian itu berlaku berpunca daripada mungkin dia tertendang. Bahan-bahan barang-barang yang diceritakan tadi. Saya masuk dalam, saya cuba bertutur dalam bahasa Melayu. Dia diam. Saya ambil air renjis lagi. Dia marah saya. Kemudian berdengar misteri jam 12. Saya cuba mulakan dengan membaca surah-surah azab, iaitu ayat-ayat ruqyah. Saya baca dan terus baca.
Kemudian saya kata pada suaminya, boleh tolong saya? Tarik kaki dia, awak tekan ibu jari. Jadi saya ni, kata Tuan Haji Ismail, tak bolehlah sentuh. Sebab saya dalam wuduk. Nak sentuh pun saya kena gunakan kain ataupun sarung tangan yang saya bawa bersama. Tapi pada waktu itu minta tolong suami. Di tengah duduk ni, suami tarik kaki. Tak boleh lah, dalam keadaan duduk bersila. Tarik. Tiba-tiba dia keluarkan kaki, dia swing. Pam! Suami sampai jatuh dekat atas lantai. Kuat betul kisi isteri dia. Suami terjatuh atas lantai sampai ke... Awak okey tak? Pendengar Misteri Jam 12. Saya pun tengok ni susah ni. Tuang lagi air Yasin tu. Saya baca, saya renjis. Tuang, renjis. Dia mengamuk kisi. Dia mula bangun buka mata. Dia mula cakap dalam bahasa. Tiba-tiba je. Tak apalah. Jadi dia mula bercakap dalam bahasa Thai dalam keadaan nada yang marah. Saya terus baca renjis. Tiba-tiba dia terpekik. Dia terpekik terus terbaring, jatuh terbaring ke atas katil. Waktu itu dia dalam keadaan lemah. Dia dalam keadaan lemah, dia mungkin akan serang buat kali kedua. Bila dia tengah lemah itulah kita harus sedaya upaya untuk terus lemahkan dia dan keluarkan dia daripada tubuh. Tapi susah. Ini tak boleh dibuat main. Ini adalah jin siam. Saya tak panggil hantu. Saya panggil jin. Yang merasuk dalam tubuhnya adalah jin dari Siam. Ini antara jin yang beribu-ribu tahun wujud. Dia terbaring. Saya kata pada suami, sekarang awak tekan ibu jari. Kemudian awak jari telunjuk tu, awak bengkokkan jari telunjuk menggunakan knuckle. Awak tekan tapak kaki dia. Terus terpekik, cakap bahasa Thai, dia terpekik. Tiba-tiba keluar suara isteri. Abang, sakit bang. Abang jangan bang. Sakit bang. Haji Ismail, isteri saya sakit ni. Awak jangan percaya. Itu tipu hela jin. Sengaja dia nak takut-takutkan awak. Jangan, tekan. Saya mula membaca surah-surah kisi. Baca. Makin lama dia terpekik. Dalam waktu yang sama, dia pekik sampai sekuat-kuatnya. Terus dia senyapkan diri. Maknanya benda tu dah keluar sekejap. Dia akan datang balik Dia keluar sekejap sebab sakit. Nanti selepas keadaan dah reda, dia masuk balik. Jadi itu masalahnya sekarang. Setelah dia keluar, saya ambil air, berikan pada suami, suruh ambil, tuang dekat tangan, kata Tuan Haji Ismail, sapu pada wajah isteri. Sapu dekat wajah, sapu dekat tangan, sapu. Berbual dengan dia. Tengok isterinya dalam keadaan kepenatan. Tercungap-cungap dibuatnya. Tuan, isteri saya dah pulih ke? Buat masa ni dia pulih lah. Tapi saya rasa dia akan datang balik. Kadang-kadang tak sampai berapa minit pun. Sekarang macam mana ni, Tuan Haji? Tak apa, saya akan cuba pagar isteri anda dan pagar rumah anda, dan saya tengoklah apa yang boleh buat. Malam tu saya duduk lebih kurang lagi 2 jam dalam rumah tu. Sebelum saya pulang ke rumah, saya dah pastikan isterinya benar-benar okey. Dalam masa 2 jam tengah duduk, isterinya tidak diserang apa-apa gangguan. Isterinya malah tengah tidur. Jadi saya nasihatkan dia, selepas ini obat yang paling baik adalah tidur. Jin tak boleh masuk dalam tubuh orang kalau dia tengah tidur.
Tak boleh nak buat apa, orang tu tengah tidur. Jadi saya suruh isterinya tidur, suami pun cuba. Bila dah tidur, kami berdua duduk di luar. Tengah duduk, Casey, macam-macam bunyi dengar dalam rumah tu. Benda yang tak pernah dengar pun boleh dengar. Alhamdulillah selepas 2 jam, saya pun kata saya minta izin dulu. Apa-apa telefon, InsyaAllah Tuan Haji akan datang. Berhati-hatilah kalau kita bercuti dekat negeri orang, jalan dekat Semak Samun ke, takut-takut nanti kita tertendang, tersalah pijak, akan menyusahkan diri sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar di 897, sebelum saya berehat, satu lagi kisah saya nak sampaikan. Yang ini datang daripada Okey, daripada Puan Siti. Beliau berkongsi satu kejadian yang berlaku dalam rumahnya. Tapi ini bukan rumah sekarang, sekarang dah pindah. Ini rumah yang beliau sewa sebelum dapat sebuah rumah yang dibelilah. Dalam rumah sewa, rumah yang kakak tinggal, rumah sewa ni mempunyai 1 bilik tidur, ruang tamu, dapur dan tandas. Kakak pada waktu itu baru berpisah dengan suami. Hak jagaan anak 100% milik kakak. Suami tak kisahlah apa berlaku pada dirinya. Kakak cuma ada seorang anak aja. Waktu itu anak kakak berusia 8 tahun, seorang anak perempuan. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan daripada beberapa pihak, kakak dapat sebuah rumah untuk kakak tinggal. Kakak sewa. Masalah dengan rumah ni, seram ke sih? Setelah berpindah, dalam rumah tu tak banyak perabot. Ada kerusi, ada meja makan, katil, peti ais. Yang lain semua belum beli. TV pun tak ada. Tapi malam-malam hari bila kakak tengah tidur dengan anak, dekat ruang tamu Casey, setiap malam, kakak akan dengar bunyi orang tolak kerusi, sirit kerusi. Bayangkan. Malam-malam hari sih. Pada mulanya, kakak ingatkan bunyi itu datang daripada jiran yang tinggal atas. Tapi bila kakak perhatikan dan dengar dengan betul, bunyi sirik kerusi itu datang daripada dalam rumah kakak sendiri, Casey. Katanya Kak Siti ataupun Puan Siti. Anda bayangkan. Setengah tidur bunyi. Siapa pula main kerusi malam ni? Anda bayangkan kata Kak Siti bila bangun, anak tengah tidur nyenyak, kakak pun keluar daripada bilik tolak pintu. Kerusi makan kakak cuma ada 2. Ia merupakan kerusi bulat yang kakak beli di IKEA. Kerusi itu dengan meja makan, meja lipat. Bila keluar, meja makan dengan kerusi kakak akan letak rapat dengan tembok. Pada waktu itu tiba-tiba ia berada di tengah-tengah ruang tamu rumah kakak. Dekat ruang tamu, tidak ada televisyen, tidak ada sofa, cuma setakat kerusi dengan 3 getah yang kakak alas dengan meja. Dan kerusi dengan meja kakak rapatkan dengan tembok. Pada malam kejadian akhirnya bila kakak nak keluar, ada orang alihkan perabot dalam rumah kakak. Kakak tak berani nak sentuh. Tutup pintu, tidur balik. Masih lagi kedengaran bunyi yang disebutkan tadi. Bayangkan pendengar Ria 897. Kakak berdepan dengan gangguan ni hampir setiap malam. Selama beberapa tahun. Sebab dah panggil pakar datang, benda ni tetap degil. Sebab sebelum kakak tinggal rumah sewa ni, rumah ni kosong. Jadi dia cakap itu rumah dia, itu tempat dia. Kalau kakak nak halau dia,
masalah akan timbul yang mana mungkin akan berlaku gangguan yang lebih dahsyat dalam rumah berkenaan. Anak kakak pernah menegur, bunyi kerusi kakak kata jangan indahkan, jangan layan. Bukan senang Sebelum dapat rumah, tinggal dalam rumah tu memang menyeramkan. Terima kasih. Saudara, kalau anda dalam situasi Kak Siti, anda tinggal di sebuah rumah sewa, tidak ada pilihan, kalau tidak, tak ada tempat tinggal. Dan rumah anda hampir setiap malam, bukan setiap malam tapi hampir setiap malam, akan kedengaran bunyi orang alihkan perabot, tolak kerusi, bunyi meja. Apa akan anda buat? Sama-sama kita fikirkan. Okey, yang ini kiriman daripada pendengar kita, datangnya daripada Encik Rahman. Kata Encik Rahman, KC, saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan pengalaman saya memang banyak KC sebab dah macam-macam bangunan saya pernah ditugaskan untuk menjaga dan selalunya saya kerja malam. Sebab apa? Itulah antara permintaan saya bersama dengan syarikat ni. Kalau boleh letakkanlah saya pada waktu malam. Jadi waktu pagi itu saya nak uruskan keluarga dan kata beliau, antara tempat yang beliau pernah jadi pengawal keselamatan, percaya ataupun tidak, ini kata beliau ni adalah dahulunya Old Changi Hospital. Dulu saya pernah menjaga kawasan itulah apabila syarikat saya dikerahkan untuk menjaga bangunan, beberapa bangunan supaya tidak dicerobohi. Tapi bukan baru-baru ini, agak dah lama dahulu ketika bangunan ini masih belum lagi dibaik pulih. Jadi bila saya ditugaskan, kami ada sebuah pejabat di bahagian bawah bangunan dan ada kalanya kena naik atas, kita kena buat rounding. Tak payah clocking, cuma rounding dengan lampu suruh tengok kalau ada mereka yang masuk dan mencuri barang-barang yang ada di dalam. Jadi bila saya sedang buat rounding pada malam tu, apa yang berlaku, saya ternampak di tingkat 2. Ini bangunan bahagian atas, kawasan ward. Jadi tempat ward atas bukit tu, tingkat 2, saya nampak ada 2 orang sedang berdiri. Dari jauh saya nampak dengan jelas, walaupun gelap kerana ada pancaran daripada bulan ni, dapat lihat 2 orang dari jauh. Saya pun mengangkat lampu suruh dan suluh dekat 2 orang tu yang tidak saya lihat dengan jelas, dan saya mati hidupkan balik, macam buat beaming effect kepada 2 orang yang sedang berada dekat atas. Setelah dia nampak saya suluh, dia pun dua-dua ni bergerak. Saya lari kejar. Lari dari jauh. Excuse me. Hello. Bayangkan ini malam-malam hari, beliau bertugas seorang diri, kata Cik Rahman. Hello. Excuse me. Hey, wait. Saya kejar. Saya kata excuse me, wait, suruh tunggu. Jadi bila mereka jalan, mereka masuk kawasan koridor, dah tak nampak. Saya pun naik tangga Naik tangga, saya bawa lampu suruh, saya suluh. Hello, excuse me. Bila saya dah sampai dekat koridor, sebelah kanan adalah pintu-pintu dan tingkap ward, bilik-bilik ward. Sebelah kiri pula ada satu lagi koridor. Saya diri dekat situ, saya suluh kiri kanan. Dah tak ada tempat lain daripada orang boleh lari. Mana Tiba-tiba pada malam tu, bayangkan, setelah saya termengah-mengah, saya dengar orang ketawa. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya dengar dengan jelas pada malam tu ada suara orang ketawa. Selepas ketawa, barulah bau wangi, bau harum datang. Meremang bulu rumah saya. Saya dah tahu dah. Yang saya nampak tu mungkin bukan manusia.
Saya ke belakang pusing, Kesi. Ke belakang pusing. Saya jalan perlahan-lahan. Inilah waktu paling menyeramkan dalam hidup saya. Sampai dekat tangga, saya nak turun bawah, saya dengar. Seperti ada orang panggil saya dengan tarikan nafas yang panjang. Dia kata, Saya tak tuli. Sampai di kawasan tempat parking di bawah tu. Saya jalan terus, turun ke bawah, langsung masuk ke dalam ofis, duduk dan tenangkan diri. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Ini kisah yang berlaku lebih kurang katanya dah lama. Ni 15 tahun yang lalu di salah sebuah kawasan di Pulau Ubin. Dan sekarang tempat ni katanya mungkin dah tak ada lagi. Tapi saya tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan sahaja. Kiriman daripada Kak Kamariah berkongsi pengalaman. Katanya, Kisi, selamat tengah malam. Tolong ketengahkan pengalaman Kak Kamariah. Saya gunakan nama Kak Kam, ya. Kak Kam berkongsi pengalaman beliau. Dia, suaminya dan juga adik-beradik yang lain telah pun berada berkelah di Pulau Ubin. Dan bila sampai itu, beberapa anggota keluarga telah pun buat persiapan untuk adakan night walk. Jadi base camp dijaga oleh adik-beradik yang lain dan kakak, suami serta adik-beradik serta saudara mara yang lain. Seramai kita semua yang turun ke Pulau Ubin, lebih kurang ya kat sini dikatakan ada 12 orang. Jadi 3 orang tak nak ikut, mereka penat. Jadi yang lain tu ikutlah berjalan kaki macam night walk untuk melihat keindahan malam. Hanya menggunakan beberapa lampu suluh yang kami bawa, kata Kak Kam. Kisi, bila kami sampai dekat satu kawasan tanah perkuburan orang-orang Islam, Kisi, salah satu katanya di sini daripada saudara Kak Kam telah pun dirasuk dan disampuk. Kami dah jalan jauh, baru kakak perasan toleh belakang saudara kakak ni yang namanya N tiba-tiba tak bergerak, masih berdiri betul-betul dekat tepi kawasan tanah perkuburan Islam lama di kawasan Pulau Ubin. Dan baru kakak pakiklah teriak semua saudara mara yang sedang jalan di hadapan. Mereka berhenti dan semua tak perasan kecuali kakak. Mereka toleh nampak saudara tu sedang duduk, kemudian duduk di tepi kubu. Apa yang berlaku bila ajak dan terpanggil dia beberapa kali, dia tak bergerak. Dia hanya mengeluarkan bunyian yang menakutkan. Jadi kata Kak Kam di sini, para pendengar, Kak Kam kata bila salah seorang tika itu ada pakcik saudara yang ikut cuba berbual, berdialog, dan dia mula rasa marah dan rasa tak puas hati. Kemudian dia minta tolong. Dan bila tarik dia enggan bergerak. Jadi apa yang berlaku, akhirnya setelah pujuk dan berbual baik-baik, dia bergerak jalan. Tapi masih benda tu dalam badan saudara Kak Kam. Sampai balik ke base camp, katanya semua mula berkerumun mengelilingi saudara yang kena rasuk. Berbual, punya bual. Rupa-rupanya dia minta tolong, Kisi. Memang cukup menakutkan. Makhluk itu yang merasuk dalam badan tubuh saudara Kak Kam ini minta tolong supaya kita, dipendekkan cerita, bersihkan kuburnya. Kisi, bila kami sampai, kami cuba cari kuburnya keesokan harinya lah, waktu pagi tu. Ramai-ramai dan ada yang takut nak ikut. Setakat kami 6 orang yang pergi ke tanah perkuburan itu. Jalan jauh, Kisi. Dan bila sampai sana, cari. Dia tunjukkan mana kuburnya. Terperanjat, Kisi. Dekat kuburnya ada pohon yang tumbuh. Dan seolah-olah mengepung kubur tersebut dengan lalang rumput-rumput yang tinggi yang menyelindung
kubur tersebut dan kakak dan saudara mara cuba bersihkan kubur tersebut untuk satu hari tapi tak boleh sebab tak ada perkakas-perkakas. Kami hanya setakat boleh bersihkan sedikit saja tapi benda itu masih tak puas dan katanya dia tak akan keluar selagi kubur itu tidak dibersihkan. Bila pulang ke Singapura cuba berubat tapi berdegil, sampaikan kami return lah ataupun kembali ke kubur tersebut dengan perkakas-perkakas yang diperlukan untuk membersihkan kubur. Setelah itu barulah benda tu lepas keluar daripada badan saudara Kak Kam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri jam 12. Kisah ini diceritakan oleh ibu saya sendiri tentang satu pengalaman yang cukup menyeramkan. Katanya di sini, Casey dulu pernah satu ketika, lebih kurang perkara ini berlaku dikatakan 30 tahun yang lalu di kampung ibu saya di macam mana ni? Katanya di kawasan Kedah. Katanya kampung ibu saya di kawasan Kedah. Pernah satu ketika, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu sebab benda ini pun tak pernah disebarkan kepada sesiapa. Kata ibu saya lebih kurang 30 tahun yang lalu, setiap hari-hari tertentu, orang-orang penduduk dekat kampung ... ini dikatakan tidak dibenarkan keluar dari rumah mereka setelah pukul 11 malam. Dan kalau Kisi nak tahu, kata ibu saya, pukul 10 lebih ramai nanti akan lihat orang menunggang motor, lari, berbasikal dan sebagainya. Sampaikan ada kalau berjalan kaki itu, yang tunggang motor akan berhenti untuk tumpangkan mereka, hantar mereka pulang ke rumah. Dan kadang-kadang katanya di sini, kalau tak sempat, mereka akan duduk bermalam di rumah orang yang mereka tumpang kenderaan itu. Memang cukup menyeramkan dan menakutkan. Ada seorang penduduk yang telah pun meninggal dunia, katanya telah pun ingin membalas dendam dan dia sebenarnya tidak mati. Bila ditanam, orang kampung dapati kuburnya berlubang dan mayatnya tidak ditemui. Dan mengikut cerita 30 tahun yang lalu, kata Farida, orang tua ni akan berkeliaran mencari mangsa untuk dijadikan santapan, darah mereka akan disedut dari tubuh badan, dan dikatakan di sini akan keluar pada waktu malam, mengganggu setiap manusia yang duduk. Jadi ibu saya pernah ceritakan dia balik 10 lebih malam sampai depan pintu rumah hampir-hampir pukul 11. Dia tutup saja pintu, ada orang ketuk pintu rumah. Boleh bayangkan 11 malam, katanya benda tu akan menjelma, mengganggu setiap penduduk kampung ... Jadi ibunya balik 10 lebih malam, hampir-hampir jam 11. Sampai depan pintu, tutup saja pintu dah pukul 11. Ada orang ketuk pintu rumah beberapa kali. Ibunya tahu benda tu yang datang. Tingkap. Ibunya tergopoh-gapah nak tutup, lari lintang pukang, tutup tingkap sana, tutup tingkap sini. Katanya maklumlah, rumah kampung memang banyak tingkap. Dan malam itulah diganggu, ibu ketakutan. Benda tu seolah-olah berliga-liga di luar rumah beberapa kali sehingga ibu harus mengambil paku yang panjang, ketuk, paku yang panjang diketuk dekat bawah lantai rumah sebab rumah ibu ada kolong. Dan bila lihat di celah-celah kolong, nampak antara papan tu, benda tu di bawah rumah sedang memerhatikan ibu dengan mata yang terbeliak dan besar. Seram pula cerita ni Katanya di sini lagi, ibu saya terlihat benda tu sedang memerhatikan, terus masuk ke bahagian belakang rumah, ambil paku-paku dan juga ketuk besi, mengetuk segala kawasan lantai rumah supaya benda tu akan cedera apabila cuba melihat daripada lantai. Kebetulan dalam rumah tidak ada sesiapa. Malam tu ayah tidak pulang ke rumah kerana bermalam di rumah sahabatnya, dan katanya saya serta adik saya tidak ada di rumah, tidur di rumah maklum. Jadi ibu seorang diri saja di rumah. Itulah pengalaman peristiwa daripada Farida, pengalaman ibunya. Terima kasih. Dan juga
20 tahun yang lalu, arwah ibu kakak suka gunakan gelang kaki. Ketika dia nyanyuk ni, gelang kaki itulah, kalau dia bangun, gelang kaki tak ada, dia akan cari dan akan mengamuk. Jadi akan dipakaikan. Jadi bila dia jalan dalam rumah, dengar bunyi gelang kaki kisi. Bila arwah ibu meninggal, gelang kaki tu tak ada orang yang berani nak miliki, dan kita pun jual lah dekat kedai pajak. Duit yang kita dapat daripada menjual gelang kaki tersebut, kita sedekahkanlah pada orang-orang tertentu. Jadi kisi, apa yang berlaku, kata Kak Mala, malam-malam kakak dengan suami sedang tidur dalam bilik seorang diri. Malam yang pertama setelah arwah ibu kakak dikebumikan, dengar bunyi loceng gelang kaki kisi. Malam-malam tengah tidur, kakak kejutkan suami. Bang, dengar tak bang? Suami kakak ni sedang nyenyak tidur, bangun dengan keadaan yang cukup tak sedar apa yang berlaku. Kakak kata pada suami, bang dengar bang bunyi gelang kaki mak bang. Suami kakak cuba dengar dengan teliti. Dia pun terkejut kisi. Kakak dengan suami terus dalam bilik ni tidur rapat-rapat, tarik selimut. Nasib baiklah malam tu kita tidur tutup pintu bilik. Malam kedua sama. Malam yang kedua kakak pulang lewat 11 lebih malam. Suami dah pulang lah. Ya, jadi suami sedang tidur dalam bilik, kakak sedang berada dalam tandas tengah mandi. Tengah mandi, dekat dalam dapur dengar bunyi gelang kaki, arwah ibu berbunyi, ada bunyi orang berjalan. Kakak dalam tandas, hanya Tuhan yang tahu kisi perasaan berderau darah. Nak tak nak, cepat-cepat mandi, bersihkan diri, keluar dari tandas, mengendap-endap. Tengok-tengok, kalau tak nampak roh si arwah. Tengok tak ada, dengan segera jalan pantas meremang bulu rumah. Bila berada di bahagian dapur, masuk dalam bilik, suami sedang nyenyak tidur. Tutup pintu bilik, kemudian sedang nak salin pakaian, dengar lagi bunyi gelang kaki arwah ibu yang ada dalam rumah. Padahal kisi, gelang kaki itu dah kami jual. Macam mana boleh bunyi? Sama dengan kes Widya yang dengar bunyi loceng. Pembantu rumah, ya katanya tuan pembantu rumah tu memanggil dia untuk naik ke atas. Terima kasih. Dan kata Kak Mala, untuk Widya yang sedang mendengar mungkin sekarang ini, dinasihatkan agar tabah dan cekalkan hati, jangan mudah mengaku kalah.